Hello guys, apa sudah jadi dengan Parti Bersatu ini sahabat-sahabat semua? Kalau sebelum ini ya akar umbi daripada PAS dan juga Bersatu itu sendiri bertindak memboikot, membakar bendera dan baju yang berlogokan Perikatan Nasional. Kini sahabat semua yang lebih menggempakan satu demi satu pemimpin ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu menyatakan keluar daripada parti itu karena katanya parti Bersatu ini semakin lemah dan arah tujunya juga semakin hilang arah. Wah, itu antara kenyataan salah seorang daripada pemimpin ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang bertindak keluar daripada parti. Jadi menarik untuk kita ikuti siapakah sebenarnya individu ini dan apakah yang menyebabkan beliau keluar daripada parti. Tapi sebelum kita teruskan sahabat semua, jangan lupa untuk terus support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia, lepas dakwah calon Bersatu lemah, Faiz Naaman keluar parti. Ini dia, seorang ahli Majlis Pimpinan Tertinggi daripada Bersatu telah mengumumkan untuk keluar parti sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti detail seterusnya. Yap, Muhammad Faiz Naaman hari ini mengumumkan perletakan jawatannya sebagai ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu termasuk keluar sebagai ahli parti itu. Tambahnya, keputusan yang saya ambil ini tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak, dibuat secara sukarela dan juga berdasarkan prinsip yang saya pegang, di mana tidak boleh lagi mewakili kepimpinan parti karena mempunyai pertentangan pendapat, idea serta visi mengenai pengurusan serta hala tuju ini. Itu yang dinyatakan oleh Faiz Naaman. Jadi ini antara surat yang telah pun dihantar beliau kepada Presiden Parti Bersatu, yaitu Muhyiddin Yassin. Katanya, saya ucapkan ribuan terima kasih atas segala peluang yang telah diberikan oleh kepimpinan parti selama 7 tahun saya bersama dalam parti ini sejak ia ditubuhkan pada tahun 2016, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Faiz sebelum ini seringkali mengeluarkan kenyataan yang berlawanan dengan keputusan pimpinan tertinggi berhubung calon pilihan raya negeri itu yang akan berlangsung khususnya di negeri Selangor ini. Jadi menurutnya calon Bersatu yang bertanding adalah lemah dan bermuslihat dan membangkitkan keputusan parti yang mencalonkan mereka yang telah tewas dalam PRU15 dan secara khusus menyebut nama Rina Harun yang tewas di Sepang, Azmin Ali yang tewas di Gombak, Sasaliana Abdul Latif yang juga tewas di Ampang dan juga Dr. Hafiz Bahardin yang juga kalah di Shah Alam. Itu antara nama-nama besar yang menyebabkan pemimpin daripada Bersatu ini keluar karena katanya yang mereka yang telah dicalonkan ini adalah lemah dan juga penuh muslihat. Itu dia. Jadi menurut Faiz lagi, dia turut mengutuskan surat penetakan jawatan itu kepada Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin hari ini. Jadi sementara itu dalam kenyataan berasingan panjang lebar, Faiz juga mendakwa Bersatu kini sudah terpesong dari objektif awal penubuhannya yang kononnya untuk menggantikan UMNO. Cita-cita mereka sebenarnya untuk menggantikan UMNO, ya seperti mana yang didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bahwa Bersatu, Muhyiddin dan juga Tun M pada ketika itu mau untuk mengharamkan UMNO, tapi dihalang ya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan akhirnya hari ini objektif itu tidak tercapai. Kerana tidak tercapai, ya Faiz Naaman ini keluar daripada Bersatu. Tambahnya lagi, saya lihat sedikit demi sedikit Parti Bersatu telah terpesong dari objektif awal penubuhannya yang kononnya untuk menggantikan UMNO dengan memberi lebih ruang kepada ramai orang muda dan muka baharu terutama yang mempunyai latar belakang bersih, berkelulusan akademik, dihormati dan mereka setia kepada parti, katanya. Keputusan pimpinan parti yang seringkali mengabaikan suara akar umbi untuk pengasas awal dan teguran jentera bawahan menyebabkan Bersatu telah mengalami kekalahan dalam PRN Melaka dan Johor, katanya sebelum ini. Dakwa Faiz lagi, sejarah itu juga dilihat bakal berulang dalam PRND 6 negeri ini pada 12 Ogos ini, terutamanya untuk kerusik Bersatu dalam PRN Selangor sekarang, katanya. Pemilihan calon yang berat sebelah kepada pihak kartel tertentu serta calon bidang terjun
yang baru dijadikan alipati hanya semata-mata untuk dipertandingkan dalam PRN Selangor telah menyebabkan terjadi pemberontakan lebih kurang 9 bahagian bersatu di Selangor hingga terdapat insiden membakar bendera secara terbuka sebagai tanda protes akar umbi terhadap percaturan jawatan kuasa pemilihan saringan calon katanya. Wow, ini antara yang panas ya. Dikatakan beberapa buah parti ya, beberapa bahagian ya, dikatakan lebih secara tepatnya adalah 9 ya, 9 bahagian telah bertindak memberontak ya. Kalau kita boleh nampak ini antara tindakan mereka sendiri dengan membakar bendera-bendera Perikatan Nasional ya, ada juga yang membakar baju yang berlogokan Perikatan Nasional, dan inilah yang menyebabkan katanya mereka semakin tidak puas hati. 9 bahagian di Selangor, sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita lihat makin berkuburlah peluang mereka untuk memenangi sebarang kerusi ya di negeri Selangor ini. Jadi kita berhati-hati karena jika mereka terdesak, perkara yang mereka akan lakukan adalah untuk menggunakan isu sentimen agama bangsa. Kononnya Melayu terancam, kononnya Islam terancam. Mungkin ini akan mereka gunakan sebagai senjata terakhir mereka. Faiz yang dilantik sebagai ahli parlimen, ahli majlis tertinggi bersatu pada tahun 2020 mendakwa parti itu tidak dihormati oleh parti komponen Perikatan Nasional terbesar. Lebih memalukan sekarang ialah parti bersatu hakikatnya makin tidak dihormati. Malah ada permintaan dan keputusan rundingan tidak diendahkan oleh parti rakan komponen yang terkuat dalam PN apabila tahu bahwa bersatu makin lemah dari segi kepimpinan dan pengaruh akibat terlalu banyak percaturan politik. Dalaman dan juga watak-watak yang tidak dihormati masyarakat luar diangkat menjadi pemimpin sama ada peringkat pusat, negeri atau bahagian katanya. Parti yang dimaksudkan itu saya percaya tidak lain tidak bukan adalah parti PAS, sahabat-sahabat semua. Yang mana apabila kita lihat berlaku di Bayan lepas kalau tidak silap sebuah kursi Melayu, tapi akhirnya bersatu ya, pengurusi bersatu kepimpinan Perikatan Nasional khususnya membuat keputusan untuk menamakan calon daripada gerakan ya, sedangkan parti itu adalah dimaukan oleh parti PAS, dan akhirnya apa yang berlaku parti PAS memberontak ya, menghalang salah satu perkara yang menggegarkan seluruh Malaysia adalah apabila mereka menghalang Presiden Parti Gerakan sendiri untuk menyertai satu ceramah yang berlaku di Pulau Pinang. Ini salah satu tindakan pemberontakan, ketidakpuasan hati yang berlaku di dalam parti ini, khususnya daripada parti PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh lihat dengan kepuasan hati, dengan tiada kerjasama yang erat, mementingkan jawatan, berebut kursi dan sebagainya, kita percaya rakyat pasti akan menolak mereka. Bukan saja di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, mungkin juga di Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Wow, itu dia. Jadi ini dia apa yang saya kongsikan kepada kita sahabat-sahabat semua. Memang mengejutkan, menggempakan. Yang kita tahu bersatu makin lemah. Yang kita lihat ya, berbagai perkara berlaku. Wah, itu dia. Di Selangor juga PAS juga turut berebut jawatan menteri besar. Dikatakan PAS maukan jawatan itu, tapi kita sudah dengar bagaimana pemimpin-pemimpin bersatu pula mengeluarkan kenyataan bahwa Azmin Ali bakal menjadi menteri besar sekiranya mereka menang. Rakyat Selangor, adakah Anda mahu pemimpin-pemimpin seperti ini untuk memacu, memimpin negeri Selangor? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Alright, jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.